بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. صدق الله العظيم. Ayat 40 surah Ghafir. Mafhum: sesiapa yang melakukan suatu dosa dan kesalahan, maka tiadalah dia dibalas melainkan setimpal dengan dosa dan kesalahan itu. Dan barang siapa yang melakukan amal yang soleh dari kalangan lelaki dan perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka mereka akan dimasukkan Allah ke dalam syurga. Dan di dalam syurga itu mereka akan dikurniakan rezeki dengan tidak terhitung lagi. Ashabul kiram, tuan pengurusi majlis, seluruh kepimpinan masjid, tuan imam yang dimuliakan, muslimin dan
tetamu-tetamu Allah di bulan yang penuh keberkatan ini. Alhamdulillah. Doa yang kita panjatkan sebelum daripada ini, Allahumma ballighna Ramadan, Allah kabulkan untuk kita. Alhamdulillah, sudah masuk hari yang kedua daripada Ramadan Al-Mubarak untuk tahun hijrah pada tahun ini. Dan marilah kita mengambil kesempatan di dalam ruang yang diizin oleh Allah, di dalam gandaan pahala yang tak tahu kita nak kira. Kerana Allah kata puasa ini untuk aku, wa ana ajzi bih, aku nak balas berapa pahala itu hak aku. Maka kita mengambil ruang, peluang yang ada ini untuk terus kita menggandakan pahala itu, mengisi akaun akhirat kita. Kerana sesungguhnya menghitung-hitung akan pahala itu adalah perkara yang pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa, kata Nabi, yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan menghitung-hitung ganjarannya. Tak salah kita mengira pahala. Wahtisaban, dia hitung-hitung agak-agak banyak manalah pahala aku dapat tazkirah lepas Jumaat ni. Agak-agak banyak manalah tolak pahala bila aku tidur. Tuan-tuan, tarik handbrake elok-elok, semua kita letih. Tarik handbrake elok. Letih, memang letih. Dia kira nak lena. Jaga elok. Maka Nabi kata tak salah kita mengira. Ihtisab, wahtisaban, kita menghitung banyak mana pahala walaupun kita tak tahu berapa Allah nak bagi. 2 juta ke, 3 juta ke, 10 juta ke, itu hak Allah kerana istimewanya Ramadan. Baik, petang ni nak sembang ayat 29 surah Fatir. Nak ajak tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian memahami bahawa kita sedang berurus niaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat 29 surah Fatir ini adalah urus niaga yang kita selalu buat sebelum daripada Ramadan, dan kita buat sekarang di bulan Ramadan, dan kita buat sampai kita mati. Urus niaga dengan Allah yang confirm,
yang pasti tidak akan rugi selama-lamanya. Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahul azim. Ayo kita berniaga dengan Allah. Berniaga di bulan Ramadan. Berniaga dengan gandaan pahala yang kita tak tahu nak sebut. Perniagaan yang Allah sebut pada penutup ayat 29 Fatir itu, Allah kata yarjuna tijaratan lan tabur. Allah sebut dengan tijarah, perniagaan, lan tabur, tak ada rugi, kata Allah, untung sesaja. Mana ada orang berniaga untung sampai kiamat? Mana ada? Bila kata berniaga dengan manusia di dunia, mesti ada up and down, mesti ada rugi, mesti ada untung. Sebelum daripada Covid, mencana untung, kena Covid, gulung tikar pun ada. Ini perniagaan duniawi. Tentu ada untung, tentu ada rugi. Tetapi Allah jamin, mari niaga dengan aku. Allah sebut 3 bentuk perniagaan. Allah kata lan tabur, tak rugi. Allah tak kata la, tapi Allah sebut lan, nafiyin wa istiqbalin. Bila kata lan, abada, selama-lamanya. Itu kaedah Arab. Lan makna selama-lamanya. Bila Allah kata lan tabur, selama-lama tak ada rugi. Allahu Akbar. Dan kita sedang buat 3 benda ni sekarang, walaupun sebelum ni kita dah buat. Apa dia? Pertama, yatluna kitaballah, mereka yang baca kitab Allah, baca Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalaulah bulan Ramadan tak boleh pegang Quran, baik jadi nyamuk lah, tak usah jadi orang. Kalaulah bulan Ramadan masih jauh dengan Quran, tak tahulah, speechless, kita tak tahu nak cakap apa, jenis manusia macam. Sebab huduh-huduh buruk perangai pun, ai Ramadan pegang juga Quran, Ramadan teringat juga Quran. Dengar ustaz sebut syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quranu al-ayat, ayat 185 Al-Baqarah yang dibaca oleh Tuan Imam pada rakaat yang kedua sebentar tadi. Bulan Ramadan kami bawa turun Quran, sehingga ulama menyebut seolah-olah Ramadan ni hilang seri dia. Dia jadi berseri Ramadan ni, kata ulama, sebab Quran turun bulan dia. Kalau Quran tak turun bulan dia, ulama kata Ramadan semacam tak ada seri. Allahu Akbar. Baca Quran, yatluna kitab Allah,
Saya yakin bermula malam pertama tarawih kan, itu biasalah fenomena yang boleh kita lihat. Bermula daripada sempadan Padang Besar sampailah di Selat Tebrau, Johor Bahru, satu Malaysia. Malam tarawih memang wonderful pun. Sampai parking pun tak cukup. Dia punya semangat sampai subuh pun tak datang berjemaah. Hak khatib tegur tadi. Oh kemah semangat tarawih, alhamdulillah. Subuh coy, solat subuh buat tak reti aja. Kejap lagi saya sentuh tu mukadimah. Tuan-tuan, malam pertama tarawih jangan kata semangat hang tuah tu sah cakap. Dia mari penuh. Alhamdulillah, bagus. Bagus. Dan kita mulakan malam tu dengan bertadarus. Kan? Tak bertadarus di masjid pun, kita bertadarus di rumah. Kita mengulang sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bertadarus setahun sekali dengan Jibril alaihi salam. Kalau dalam maqam Rasulullah, di bahagian dalam rumah Nabi, kita tak nampak, dia duduk belah dalam, ada satu tiang dipanggil tiang Jibril. Dia duduk dalam. Tiang Jibril tu dekat dengan maqam Rasulullah. Maka disitulah dahulu baginda Rasul dan Jibril, Nabi baca, Jibril semak. Nama dia tadarus. Kita buat. Alhamdulillah. Cuma seperti mana yang kita selalu pesan, bila kata tadarus, dia mari daripada kata terbit dia mari dari kalimah darasa. Darasa lil huwa. Darasa fi'lun madhi, bagi huwa lelaki. Apa dia? Darasa, dia telah belajar. Faham yang ni dulu. Darasa, dia telah belajar. Lalu daripada darasa datanglah darastu, darasna, tadarus, nadrusu. Datanglah mudarris. Ma makna mudarris? Guru lelaki. Datanglah mudarrisah, guru perempuan. Datanglah isim makan dia, isim tempat dia. Makan makna tempat, bukan showroom. Jangan ingat showroom. Baru 2.35 lambat lagi. 5 jam lagi nak bersilat. Hampa duduk tengok saya cakap tu dah. Jangan lena itu. Minta tolong, jangan lena. Lena tolak markah. Tuan-tuan, nak sebut, datanglah isim makan dia, isim tempat dia apa? Madrasah. Darasa, tadarus, nadrusu, darasta, darastu, darasna. Datanglah kaedah dia mudarris, mudarrisah, madrasah. Bila kata darasa, tadarus, faham dah tadi. Darasa lil huwa, dia telah belajar. Maka tadarus makna fi'lun mudhari', dia belajar. So kita tadarus malam-malam tu apa? Belajar Quran. Itu yang selalu saya pesan. Bila kita bertadarus, kan kita buat halaqah. 5 orang kan. Alhamdulillah, dengan mineral water dia. Tengok Intan ada rokok. Dan lagi nak tibai rokok, break. Saya kalau tak sebut rokok dalam kuliah, saya pening.
Macam wajib kena sebut. Siapa nak berhenti rokok, mudah-mudahan Allah kabulkan tahun ni, amin ya rabbal alamin. Nafas baru di bulan Ramadan. Bila tadarus 5 ke 6 orang, kalau boleh 4, 3 cantik lah buat halaqah. Tolong pastikan kaedah tadarus ni, darasa awak ni belajar. Tolong pastikan seorang yang jadi leader, ketua tu, dia reti ilmu tajwid. Saya selalu pesan benda. Cuba tuan-tuan tengok tadarus dalam televisyen. Kan dia ada ketua dia seorang. Dia akan perbetul baca. Kadang-kadang saja bagi salah. Saja si qari ni bagi salah. Biar ketua ni betul, kita yang menonton dapat ilmu. Begitu. Biarlah seorang yang reti ilmu tajwid. Walaupun mungkin dia bukan seorang guru tajwid, tetapi dia tahu sedikit sebanyak ikhfa'nya, idghamnya, iqlabnya, izharnya, syafawinya, halqinya. Dia tahu. Basic tu dia tahu. Walaupun mungkin soal panjang nak perfect 6 harakat, mungkin terlebih jadi 7. Seperti mad lazim kalimi musaqqal, waladdallin. Lin ma'arid li sukun, 2 harakat pun boleh. Dallin mad lazim kalimi musaqqal, hak tu 6 harakat dalam kaedah pembacaan. Mungkin terlajak jadi 7, hak tu tak apa. Atau terkurang jadi 4 atau 5 sebab nafas dia pendek, tak apa lagi, boleh maaf. Tapi kalau idgham pun langgar, dengung pun tak tahu, ikhfa nak sembunyikan bacaan pun tak tahu, iqlab nak palingkan bacaan pun tak tahu, semua main hantam aja, rosak tadarus. Tak mau. Mau reti seorang, kontrol majlis, silap baca tegur. Dalam keadaan kena tahu. Jangan ni buat tanya ni mat apa ni. Basic je pun. Mat basic ya, mat badal ke. Basic aja. Pun tak tahu. Tanya-tanya duk tengok, angkat spek 6 kali. Dia kata mat lebih pun. Jahanam. Jahanam. Mak rempit apa kejadahnya. Dia tak tahu. Tak tahu langsung. Tak mau. Gunnah berapa rakaat paling minima, dua harakat paling minima. Jadilah hak tu pun kadang-kadang tak lepas. Sebab apa kita emphasize, pertekankan benda ni? Sebab bukan sekadar bila kita belajar macam Nabi tadarus dengan Jibril, bukan sekadar Nabi cek bacaan dengan Jibril, tetapi pada tahap disiplin pembacaan. Pertama, baca tenang, jangan gopoh. Sebab Allah tegur Nabi, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Dalam suratul Qiyamah, ada kala Nabi bila dia bertadarus dengan Jibril, Nabi dia baca laju sangat. Lalu Allah tegur Nabi, la tuharrik lisanaka, wahai Muhammad, jangan laju sangat lidah tu. Lita'jala bih, jangan laju sangat. Lita'jala, ada kalimah ajal, ain, jim, lam. Lita'jala, lita'jala, ajal maknanya gopoh. Ajal makna terburu-buru, bukan ajal. Kalau alif, ajalim musamma, itu nak mati dah. Ajal, alif, ajalim musamma, sampai tempoh. Ni ain, ajal, ijil, makna gopoh.
tergesa-gesa nak cepat. Allah pesan ke Nabi, la tuharrik lisan, lidah bawa tenang, jangan laju sangat wahai kekasih. Maka tadarus baca slow, relax. Jangan duk laju, duk nampak dah kain pelekat malam 27. Khatam Quran, kain pelekat seorang silap-silap siap sampui kali. Jangan cari pasal. Ada masjid dia bagi sampui sekali, dengan kain pelekat, dengan kurma segala jenis. Jangan ingat hak tu lah. Hak tu rezeki lah orang bagi. Nak sebut konsep pembacaan. Bukan itu saja, tetapi pentingnya yang jadi ketua ni memahami jenis bacaan. Kan kita selalu sebut setakat saktah mungkin semua okey lah kan, saktah no problem. Ya wailana man ba'athana min marqadina hadza, duk baca yasin siang malam, saktah no problem. Kadang-kadang kita tanya bacaan naqal, kita tanya bacaan tashil, kita tanya bacaan ismam, kita tanya bacaan raum. Dia mula nganga, dia kata rum tak mana. dia mula nganga, dia mula tak reti. Ada bacaan naqal, ada bacaan tashil, ada bacaan imalah. Saktah semua orang tahu insya-Allah. Sebab itu perlu kepada ketua ni. Tolong, mesti seorang tu kalau taklah mahir sangat pun bolehlah retilah sikit. Jangan langsung tak tahu. Bacaan naqal ayat 11 suratul Hujurat, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Tu bacaan naqal. Tak boleh baca bi'sal ismu. Salah, khata' bacaan itu. Hendaklah dibaca bi'salismu. Salis, bukan bi'sal ismu. Jangan langgar. Itu bacaan naqal. Dalam bacaan kita Imam Hafs, Imam Asim, hak kita baca ni bacaan Imam Hafs, Imam Asim yang bertali sampai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bacaan kita ambil daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali ambil dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bacaan naqal 11 Al-Hujurat tolong jaga bi'salismu. 2. Bacaan tashil. Mana ayat? 44 Fussilat. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Tu dia panggil tashil. Alif hamzah duduk dekat-dekat. Walaupun ada qiraat yang baca ada a'jamiyyun wa arabi, ada bacaan qiraat yang baca tapi kita Imam Hafs, Imam Asim kena lenggok elok-elok. Dia landai begitu aja. A'jamiyyun wa arabi. Dia kena praktis. Orang isok tak ada masalah. Sebab tekak dia memang dah biasa dah, no hal. Begitu. Kalau baca berdosa dah. Ada qiraat baca tapi kita pertekankan ayat 44 surah Fussilat bacaan tashil. Ayat 14 surah Yusuf bacaan ismam.
Qalu ya abana ma laka la ta'mal. Ta'mal, nak muncung mulut. Sekali lagi perokok noha dia biasa muncung. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, nak muncung tu dia panggil ishmam. Ta'mal ala Yusuf al-ayat. Jaga. Dan imalah 41 surah Hud. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ayat 41 surah Hud. Ayat naik feri Pilangkawi beli coklat. Ayat naik kenderaan laut. Doa Nabi Nuh, bismillahi majri. Tak boleh macam majri. Kalau dalam resam Osmani dia ada letak diamond di bawah. Majri, maka dicondongkan imalah bacaan itu. Nimpat kena jaga. Saktah semua tahu. Tashil, ishmam, imalah, naqal, hak ni jaga elok. So hak jadi ketua tadarus ni at least hang retilah basic tu. Jangan main langgar aja, nanti berdosa kita. Itu yang pertama. Itu yang pertama, urus niaga kita dengan Allah. Ayat 29 surah Fatir, urus niaga pertama, yatsluna kitab Allah, baca kitab Allah, Quran. Saya yakin tuan-tuan semua buat alhamdulillah. Cuma dalam tadarus kena ada seorang jaga kontrol bacaan. Satu. Dua, wa aqamus salah. Perniagaan kedua kita dengan Allah, dirikan solat. Tuan-tuan muslimin muslimat, tadi khatib tegur sikit. Semangat tarawih sampai subuh jadi lengang masjid, sedangkan solat subuh berjamaah dituntut syarat. Kalau nak korek hadis Nabi, takut tuan-tuan, tapi kena sebut. Nabi kata, di antara ciri orang-orang munafik, dia amat malas pada solat subuh. Gerut dengar hadis. Ulama bahas, dia semayang juga tapi dia malas. Dia tak ikhlas, dia tak bersungguh. Walaupun subuh 2 rakaat, dia bangun-bangun tu dia kata kat diri dia, dia kata kalau subuh ni 1 rakaat tak boleh. Dia mandi masuk bilik air, tapi dia merumah. Munafik. Dia bermalas pada subuh, dia berat pada subuh, kata Rasulullah. Sebab itulah tadribat, latihan ini diajar. Kalaulah semangat tarawih boleh solat berjemaah, kenapa tidak boleh solat berjemaah waktu subuh? Kita tanya diri kita, bila kita nak belajar lagi solat subuh berjemaah dengan kesempatan kita bangun sahur? Baik, itu ulama letak waktu imsak. Waktu imsak tu bukan tak boleh makan, boleh makan lagi. Dalil 187 Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail. Itu dalil. Dan makanlah dan minumlah, kata Allah, sehingga jelas kelihatan oleh benang hitam dari benang putih. Benang hitam dari benang putih, jelas olehmu kelihatan benang putih dari benang hitam. Apa makna?
benang hitam itu malam, benang putih itu fajar sodik. Subuh sudah masuk. Kalau tengok di kaki langit nampak garis putih, itulah dia benang putih. Makna subuh dah masuk. Zaman Nabi tak ada takwim macam kita, kalender apa semua. Maka sahabat itulah panduan dia. Maka makan sampai masuk subuh. Imsak boleh makan lagi. Imsak ulama letak 10 minit sebelum subuh. Prepare lah. Sebab itu negeri yang takwim dia tak letak waktu imsak, dia terus subuh. Ialah Perlis. Perlis dia terus subuh, dia tak ada imsak. Waktu imsak tak ada. Sebab hukum dia begitu. Kita bubuh, tak apalah, jangan bergaduh waktu. Bida'ah pula dah bubuh waktu imsak. Kena sepak pungkok lagu tu. Bubuh waktu imsak pun nak gaduh, tak payah. So kita makan dalam keadaan 10 minit sebelum tu tak boleh prepare. 5.45 makan atau 5.30, 5.45 berhenti bersuci, pi masjid. Inilah peluang. Sebab kita lelaki amat dituntut ke masjid. Walaupun dalam mazhab Asy-Syafi'i sah semayang seorang, tapi pahala kurang. Dituntut sangat ke masjid berjamaah 5 waktu kita. Perempuan sebaik-baik solat dia di rumah. Tu hadis. Kalau perempuan tak datang tarawih di masjid pun, dia tarawih di rumah, itulah yang terbaik. Sebab itu hukum untuk dia. Tetapi dia datang dengan tok laki dia, belajar ajar anak-anak dia, naik semangat hang kasturi dia tadi hang jebat. Naik semangat hang kasturi dia, pilah masjid dengan tok laki. Tak apa, boleh. Boleh. Bahkan ada hadis yang isteri boleh pergi masjid kalau bukan Ramadan pun, tapi dengan syarat dia minta izin suami. Ada riwayat, ada hadis. Bang, saya nak pergi masjid, malam ni ada kuliah maghrib. Saya pergi ya bang. Aki kata tak apa, hang pergi. Boleh, tapi syarat dia mesti minta izin suami. Itu hukum. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana belajar begini suatu tuntutan. Datang ke rumah Allah, aqamus solat, kita solat berjamaah. Dan Tok Khatib tegur tadi, saya nak tambah satu lagi. Apa dia? Dek, kerana semangat hang tuah dengan hang kasturi, akhirnya tinggalkan ba'diyah isyak. Ni satu lagi penyakit. Semangat tarawih, InsyaAllah another 5 minutes, don't worry. Aku pun letih. Tuan, jangan bimbang, 5-6 minit lagi saya buat. Baik, nak sebut bagaimana semangat punya pukul. Ba'diyah isyak kita tinggal. Siapa ajar kita? Ba'diyah isyak sunat rawatib. Dalam ilmu fiqh, sunat rawatib iaitu solat sunat yang mengiringi solat fardu. Darjatnya darjat paling tinggi dan mengalahkan solat sunat duha, mengalahkan solat sunat tarawih. Ngerti hukum. Jangan pergi tinggal. Solat sunat rawatib jangan tinggal. Ba'diyah isyak buat. Lepas tu baru tarawih. Ni dah diri kat belakang pintu duk tunggu Tok Bilal, ataupun kita panggil munabbih. Tunggu munabbih Tok Bilal untuk dia start subhanallah tu, nak masuk dah gear dia, kita pun kelam kabut. Ba'diyah tak buat. Leceh betul. Tak maulah rugi. Sebab 2 rakaat sunat kita buat bulan Ramadan. Kan Nabi sebut 2 amalan sunat dibayar pahala wajib. Ramadan sahaja. Amalan wajib diganda 70 kali ganda. Ramadan sahaja. Nak lepas peluang ni. Syawal tak ada, Ramadan. Tu yang kita cukup syok bila masuk Ramadan. Sebab
Sebab gandaan pahala tak boleh nak sembang, dia punya banyak. Aduh tuan-tuan, rugi kita. Maka ba'di Isyak jangan tinggal. Aqamus solat. Apa tujuan tarawih? Kata ulama, kata almarhum Ad-Doktor Mustafa Masyur dalam kitabnya Zadun ala Tar, ia mengajar kita membanyakkan amalan sunat. Belajar buat amalan sunat. Zakat pendapatan, zakat simpanan, zakat fitrah, zakat perniagaan, itu hak wajib. Sedekah kena bagi. Haji seumur hidup sekali umrah, itu hak wajib. Mampu buat hak sunat. Puasa Ramadan sebulan, hak tu hak wajib. Makanya kita buat hak mampu, hak sunat. Tuan-tuan, muslimin muslimat, kita nak sebut besarnya ganjaran, jangan kita abaikan. Dua, dan yang terakhir, wa anfiqu mimma razaqnahu, wa anfaqu mimma razaqnahu sirran wa alaniyah. Dan mereka-mereka yang infak harta mereka, sama ada sirran, secara sembunyi, senyap-senyap aja, atau wa alaniyah. Alaniyah, i'lan tu cakap Arab. Iklan kata orang Melayu. I'lan, mengiklankan, menzahirkan. Sedekah ada dua, satu sir, satu i'lan. Mana lebih aula, mana lebih afdal? Nak buat dua-dua boleh? Boleh, tapi lebih afdal sir, senyap. Nak buat iklan secara terang-terang boleh? Boleh, syarat boleh kawal riak. Takut riak pula, tapi boleh sebab ada ayat. Kata Ibnu Abbas, diutamakan sir daripada iklan. Namun kalau buat iklan mampu kawal riak, no hal, boleh, Islam benarkan. Baik, sedekah. Saya yakin tuan-tuan bagi. Sebelum Ramadan tuan-tuan bagi dah. Sampai hari 2 Ramadan tuan-tuan bagi lagi. Hari ni pula hari Jumaat, berlumba-lumba masuk dalam WhatsApp group kita, dalam Facebook kita, berlumba-lumba masuk bantuan-bantuan yang diperlukan. Iftar anak yatim, more anak yatim, itu ini. Tak bolehkah kita hulur RM1 2? Sedekah hari ni tuan-tuan, sedekah bulan Ramadan ni, hari ni dahlah Ramadan, Jumaat. Tidakkah Rasulullah bersabda sedekah paling baik hari Jumaat? Nah, hari ni Jumaat 2 Ramadan, tuan-tuan nak sembang apa pahala? Tak bagi lagi, entahlah rugi apa yang kita nak, kerugian apa yang kita mau. Infak adalah menjadi satu rutin kehidupan kita. Sebab itu dalam kaedah ilmu motivasi, life is giving. Mak Saleh ajar kita, sedangkan Quran ajar kita lama. Hidup ini memberi. Di samping menerima, hidup ini mesti memberi. Saya sedang memberi pada tuan-tuan ilmu yang Allah izinkan. Tuan-tuan pula terima, kejap lagi balik sepatah 2 anak isteri. Bini tanya, Ustaz Ali nasihat doa abang-abang. Dia kata, aku tak berapa nak ingat, tapi aku duk nampak mulut dia bergerak. Cabut nyetuk lagi. Apa cakap lagu tu? Paling tidak ada dia abang ayat 29 surah Fatir tu. Han cek tengok abang kat bini. Aku nak pergi tidur sebab tadi aku tidur sikit sangat. Bini dia pun cek. Oh, 3 perniagaan ni bang. Tu dia abang tu. At least satu ada jadilah tuan-tuan. Buat balik bekal. Sebab 3 ni, infak, life is giving ini adalah rutin orang beriman. So tuan-tuan, tak mampu nak bagi apa, bagilah apa yang mampu. Sampai Nabi kata, kamu jumpa sahabatmu dengan talqin wajah, dengan wajah yang berseri,
nak bagi duit tak ada, nak bagi kurma tak ada, sampai Nabi kata kamu jumpa sahabatmu dengan wajah berseri, hak tu pun Nabi kira sedekah. Hang jumpa kawan hang senyum kat dia, dia syok tengok hang senyum, dia tengok hang dia syok, jadilah hak tu. Ini Islam tuan-tuan muslimat punya luar. Maka 3 amalan ni kita teruskan. Kita baru 2 hari, 28 hari lagi. Kalau ikut takwim 30 lah tahun ni. Tapi tak tahulah kok jadi macam tahun lepas. Nampak anak bulan kena raya lah. Kita tak boleh, para mufti dia tidak khianat dengan ilmu mereka. Mereka tengok nampak, walaupun satu tempat nampak tahun lepas kan, tetap kena raya. Melayu pula pi bubuh istilah Melayu raya terkejut. Apa dah raya terkejut, apa nak bulan nampak terkejut, apanya tak mau cakap macam tu. Allah izinkan kita raya, dah lah buat lagu mana. Walaupun malam tu kita menunggu kepulangan anak, jam pukul 12 tengah malam duk ada rawang ni. Jawab dia, kita ke dapur malam raya tahun lepas aku tukang masak, pakai apron India punya rendang. Mereka kata sedap. Dia jadi terkejut tu jalan juga kita pun. Keluar skill lama waktu mengaji, keluar semua. Waktu mengaji kan bujang, memang kena masak. Dia keluar skill tu, kira-kira anak puji sedap, kira-kira tahun ni hampa masak aku tak larang. Tuan-tuan, tak kira lah 29 atau 30. Mana kalau 30 ada 28 hari lagi. Masih banyak ruang waktu yang boleh kita lalui. Ingat kata ulama, sesaat di bulan Ramadan tidak sama sesaat di bulan Syawal. Saat bukan minit, bukan jam, bukan hari. Saat, as-sa'ah, sesaat di bulan Ramadan tak sama sesaat di bulan Syawal. Bayang, 1 saat, 1 detik ya, 1 detik ya tak sama pahala dia, tak tahu nak cakap. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, semoga Allah mengurniakan kekuatan. Yang paling penting apa dia? Kesihatan yang baik. Sebab kalau Allah izin kita berada di bulan Ramadan, tapi duk kira fidyah yang lepas ni tak ada apa, sakit kan, kita minta sihat tubuh badan. Kita minta sangat Allah kurniakan pada kita kesihatan yang baik, dapat kita meneruskan amalan-amalan kita sampailah malam raya nanti insya-Allah taala. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Saya tutup dengan penghujung ayat 185 Al-Baqarah. Kata Allah, ujung-ujung Nabi, Allah kata, dan kamu sempurnakan bilangan hari puasa 29 atau 30. Kemudian kamu besarkanlah Allah, maknanya takbir hari raya. Besarkanlah Allah di atas nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kamu. Mudah-mudahan dengannya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekadar itu dulu, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما
Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.